Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua follower-follower smartsaham.com yang bersama kita pada malam ni. So, kita jumpa lagi pada malam ini. Hari ni macam-macam berita yang menarik hari ni. So, untuk sesi kita punya bursa chat pada hari ni, pada malam ni kita akan bercerita, bersembang berkenaan dengan windfall tax dan juga capital gain tax. So apa kesan dia sebenarnya kepada kita punya pasaran saham. Jadi sebelum kita mula, semua boleh dengar dengan jelas suara saya? Kalau boleh minta tolong komen sikit, jelas. Kalau tak dengar, boleh bagi tahu. So kita akan cuba betulkan mana yang boleh. Dan sebelum kita mula sesi kita hari ni, minta semua share dulu kita punya sesi pada malam ni. Biar lagi ramai yang dapat tonton. Okay. Boleh share dulu. So saya pun nak tengok. Okay, Tuan Hisham kata jelas. Okay, baik, terima kasih Tuan Hisham. Terima kasih semua yang tengah menonton tu. Okay, sambil-sambil tu boleh minta semua share. Sebab kita akan ada sesi-sesi macam ni setiap hari weekdays lah. Setiap weekdays kita akan ada setiap hari Isnin sampai Jumaat. Kita akan ada sesi-sesi macam ni membincangkan topik-topik yang menarik yang kita akan kupas dalam tempoh masa sejam ni secara general berkenaan yang berkaitan dengan saham. So mana dapat ilmu free macam ni kan? So share dulu. Lagi ramai lagi yang masuk. So sekarang ni kita ada 32 orang kan. Tak apa, share dulu. Sementara tu kita boleh tengok lah. Minggu ni ada, bukan minggu ni, hari ni saja ada macam-macam berita menarik berkaitan dengan saham kita kan. So satu kalau kita tengok, kita punya KLCI pun hari ni berjaya close tinggi. Close melebihi 1,600 mata. Kan, betul? Itu salah satu berita menarik yang kita dapat hari ni lah. Dan juga paling ramai tunggu-tunggu, iaitu berkenaan dengan kita punya belanjawan 2021. Dan Alhamdulillah petang tadi kita punya belanjawan pun dah diluluskan dengan pindaan. Tapi yang penting lulus lah. Step pertama tu dah lepas, lulus. Walaupun lepas ni ada lagi pembentangan berdasarkan kementerian. Itu kita tolak tepi dulu. Yang penting step pertama dah lulus dah belanjawan tu secara general. Dan itu pun merupakan satu catalyst, satu booster untuk kita punya pasaran saham lah. So kalau kita tengok, sebab tu waktu petang lepas habis belanjawan, kita punya KLCI pun mencanak-canak naik balik kan. Okay, so hari ni kita nak bercerita berkenaan cukai. Cukai ni sebenarnya ramai orang tak suka kan. Dia cakap cukai je, tak nak. Semua orang tak minat dengan topik cukai ni. Jadi kita nak tengok apa kesan cukai ni sebenarnya kepada kita punya pelaburan dalam saham tu. So kita akan tengok lah. Mungkin kalau siapa yang tahu dan terbaca rasa, semua ada terlintas. Minggu ni dia kecoh sikit pasal windfall tax. Ada seorang YB dia cerita berkenaan dengan windfall tax kan. So kita akan tengok sebenarnya hari ni apa sebenarnya windfall tax tu kan. Windfall, benda tu kan. Dan juga kita akan tengok juga berkenaan dengan capital gain tax. So dua ni antara kita kata cukai yang hangat diperkatakan lah, yang akan memberi kesan pada pasaran saham dan pada kita sendirilah sebagai pelabur. Ini untungnya kita sebagai pelabur kan. Bukan hanya kita dapat duit daripada pasaran saham, kita juga akan alert dengan isu-isu semasa. Dengan contoh yang tadi kita alert dengan belanjawan, dengan berapa KLCI hari ni, dan juga yang paling baru petang tadi sebenarnya satu lagi berita menarik, iaitu berkenaan dengan syariah compliance punya list. Security Commission dah keluarkan. So untuk syariah compliance list, kebiasaannya bukan kebiasaan, memang Security Commission akan keluarkan setahun 2 kali, iaitu pada hari Jumaat terakhir bulan Mei dan juga Jumaat terakhir bulan November. So untuk yang esok punya list tu dah dikeluarkan petang tadi. So bolehlah check dekat website Security Commission untuk list-list saham yang patuh syariah. Kalau kita tengok daripada senarai saham tu,
Ada banyak lagi saham-saham yang dah masuk, yang sebelum ni tak syariah compliance tapi dah masuk, dan antara yang menarik yang sempat saya tengok tadi lah, antaranya contoh Ifcam. Ni counter berkaitan dengan GST lah. Dan juga yang paling menarik satu lagi, counter berkenaan dengan tepung. Counter tepung pun dah syariah compliance. MFM. Sebelum ni non syariah sudah syariah compliance. Dan seterusnya ada satu lagi. Apa tadi yang menarik Solution kan. Solution kalau tak silap dia company yang buat yang sediakan vaksin something like that lah. So boleh, lepas ni boleh refer. So mungkin esok pula Tuan Faiz akan menjelaskan macam mana berkenaan dengan syariah. So hari ni kita nak tengok pasal cukai dulu. Okay. So rasanya kita boleh teruskan dengan sesi kita hari ni. Kita nak tengok berkenaan dengan windfall tax dan juga berkenaan dengan capital gain tax. So sebenarnya windfall tax ni dah macam soalan Jibril kan. Dia tanya soalan yang dia tahu jawapan. So sebenarnya windfall tax ni jatuh bawah Akta Windfall Profit Levy 1998 kalau tak silap. Windfall Profit Levy Act 1998. So bawah Akta Windfall Tax lah. Lebihan keuntungan. Okay. Okay, so boleh nampak kan? Ini maksud secara general apa dia windfall tax. So mungkin boleh next. Kita tengok next slide. Okay, baik. So kalau tengok kat sini, macam saya sebut tadi lah, windfall tax tu sebenarnya dia one off punya cukai yang one off dikenakan kepada company tertentu ataupun sektor tertentu yang ada keuntungan yang luar biasa macam tu. So macam kita cakap tadi, kalau saya perasan minggu ni dia viral sikit ataupun kecoh sikit pasal windfall tax ni bila ada satu kenyataan. Nampak kat situ dia kata kat dalam kenyataan ni disebut yang ni dia address kepada company Top Glove lah. Kalau siapa yang memang terlibat dengan saham ni, memang kalau time awal-awal PKP itu memang Top Glove tengah naik. Dan kalau sekarang ni pula, kalau kita tengok Top Glove antara kluster paling besar COVID ni kan. So sebelum. So kalau kita tengok dalam statement ni dia kata berkenaan dengan market cap tengok slide yang sebelum ni. Okay, kalau tengok dalam kenyataan ni, kenapa dia jadi heboh sikit? Sebab dia kata market cap untuk company ni, which is company Top Glove ni lah, mencecah 77.59 bilion. 77 bilion, besar tu. Tapi sebenarnya apa yang disebut kat sini sebenarnya adalah berkenaan dengan market capital. Ataupun market capital ni, bahasa mudah dia, nilai semasa saham company tu. Maksud untuk company Top Glove ni nilai semasa saham, masa dia tulis ni lah, 77 bilion. Dan dia cadangkan untuk kenakan windfall tax dalam 4.8 bilion. Tapi sebenarnya 77.89 bilion tu adalah dia punya nilai saham semasa lah. Maksudnya kalau kita sebagai pelabur ni, satu unit saham dia, kita mungkin ada certain saham dia kan. So total saham yang di-issue tu, total jumlah keseluruhan dia 77.8 bilion. Itu sebenarnya market capital. Dan boleh kata sedikit misleading lah kat sini bila dia kaitkan market capital tu dengan 4.8 bilion windfall tax. Sebab kalau kita tengok seterusnya, kita tengok dalam slide seterusnya, sebenarnya kalau kita kira berdasarkan keuntungan bersih company ni, ini adalah keuntungan bersih company Top Glove untuk tahun semasa berakhir 31 Ogos. Itu dia punya financial year. So kalau kita kira untuk 4 kuarter tu,
jumlah untung bersih dia baru 1.8 bilion saja. Bermaksud dia tak ada pun 4.8 bilion tu, macam mana kita nak suruh dia bayar 4.8 bilion tu. Sebab untung bersih company tu pun memang baru 1.8 bilion. Kalau kita tengok memanglah kalau kita compare daripada keuntungan sebelumnya memang naik terlalu tinggi. Tapi tak adalah sampai 4 bilion. Cuma 1.8 bilion kan. So nak katanya naratif yang diambil tu kurang tepat lah. Kalau dia ambil berdasarkan total net profit, dia cadangkan berapa yang berdasarkan total net profit 1.8 bilion ni, mungkin sebahagian ke dia kena windfall tax ke, mungkin lebih logik lah. Tapi kalau kita tengok juga dalam side lain, 1.8 bilion adalah keuntungan bersih. Dalam masa sama, company Top Glove ni dia punya dividend policy 50%. So maksudnya dia akan distribute sebahagian ataupun separuh daripada dia punya untung bersih tu kepada shareholder dia ataupun pemegang saham dia lah. So kalau kita ada pegang saham dia, kita sebahagian yang akan dapat dia punya dividend. So kalau kita tengok kat situ, sebenarnya windfall tax ni dia akan ambil berdasarkan daripada dia punya keuntungan bersih company tu lah. Dan untung bersih ni pun sebenarnya selepas tolak cukai. Kalau tak silap dia punya cukai pun dalam 400 million kalau tak silap. Okay, so kalau kita tengok seterusnya, Nasif. So kalau kita tengok dari untuk company Top Glove ni, ini adalah research daripada Macquarie. Dia kata dia ambil isu windfall tax lah. So sebenarnya research ni dah keluar lama dah. Kalau tak silap hujung bulan 10 atau awal bulan 11, dia kata kalau kerajaan kenakan 10% windfall tax ke atas company Top Glove ni dia buat anggaran je lah. So bermaksud keuntungan ataupun keuntungan untuk company Top Glove ni akan berkurang sebanyak 12%. Itu kesan dia lah. Dan jadinya bila macam tu dia punya apa yang dia nak kata kat sini, kalau kita impose windfall tax ke atas company ni, satu dia akan kacau dia punya untung bersih. So bila untung bersih dia berkurang, dia punya target price earning pun akan berkurang lah. Kena revise balik. Dan bila target price earning berkurang, so maksudnya kalau dia nak maintain dengan dia punya EPS, dia punya harga ataupun value saham ni pun akan berkurang. So kalau kita tengok satu lagi kat situ, Macquarie buat juga research untuk Hartalega. Dia kata sama juga. Kalau Hartalega ni Hartalega pun salah satu company yang terlibat dengan kita tahu terlibat dengan Glove kan. So kalau dia kata kalau Hartalega pun dia kenakan 10% windfall tax, bermaksud dia punya keuntungan bersih tu akan berkurang sebanyak 13%. So bila macam tu, kesan dia sama juga. Kesan dia punya valuation company tu pun akan berkurang. Boleh faham? Itu antara kesan yang akan terlibat dengan bila company-company ni disuruh bayar windfall tax ni lah. Okay, Tuan Hafiz nak cover tajuk ni. Tak apa. Okay, cuba kita tengok seterusnya. Kenapa? Apa kesan? Okay, kalau kita tengok kesan-kesan, ni apa yang saya dah cakap tadi lah. Bila windfall tax ni kena ke atas company tu, keuntungan bersih dia pun akan berkurang. Bila keuntungan bersih dia berkurang, dia punya harga saham pun akan berkurang lah. Sebab kita, contoh dari segi pelabur sendiri, nak beli company yang memang untung. So bila untung company tu berkurang, so kita punya target price pun akan berkurang lah. In term of valuation pun dia akan berkurang juga dari segi valuation company tu. So dia akan bagi kesan kepada saham tu sendiri. Kalau ikut tadi Macquarie kata kalau RM20, kalau kena 10% dia akan down boleh jadi 25% lagi rendah dia punya valuation lah. So antara kesan ini kesan langsung lah. Cumanya bila windfall tax ni dia tak
kena kepada investor ataupun pelabur macam kita ni secara direct lah. Dia kena dekat company tu. So company tu yang akan bayar windfall tax ni. So bila company tu kena cukai lebih, untung dia pun berkurang. So dia punya value company tu pun akan turun lah. Itu dia punya rantaian. Sebab tu kita kata bila keuntungan syarikat berkurang. So bila untung makin kurang, so dia punya harga saham tu pun, dia punya valuation untuk harga saham tu pun makin berkurang lah. So kalau kita tengok seterusnya, apa yang pernah berlaku, ini adalah contoh bila kita cerita tadi kan. Sebab kalau kita cakap pasal Top Glove ni, dia baru ura-ura je, baru ada cadangan, baru ada yang menekan untuk kenakan windfall tax ni. Tapi kalau kita cakap tadi, contoh dekat Malaysia ni sendiri, windfall tax ke atas IPP dah ada. Dah kena masa tahun 2018. So ini contoh kalau kita tengok historical untuk company Tenaga Nasional, ni TNB punya company pada tahun 2008. Bila kita tengok kalau pada tahun 2008 bulan Ogos tu adalah first payment untuk company ni kena bayar windfall tax tu lah, 30% tadi. So kenapa tenaga kat sini adalah sebab untuk IPP masa tahun 2008 tu, antara company yang paling banyak kena bayar dan paling terkesan teruk adalah dua anak syarikat TNB, iaitu TNB Jana Anung. TNB punya anak syarikat lah, dan satu lagi Kappa Energy Venture. So dua-dua ni anak syarikat TNB. So bila windfall tax ke atas IPP dikenakan, so secara tak langsung keuntungan untuk company tu pun berkurang lah. So bila keuntungan company tu berkurang, kita boleh tengok kat situ harga saham TNB pada masa tu pun jatuh untuk beberapa bulan seterusnya. Sebab apa harga jatuh? Macam kita cakap tadi lah, untung pun dah kurang. So bila untung dah kurang, kita boleh expect lah dia punya harga saham pun jatuh. So ini kesan secara langsung, secara tak langsung bila windfall tax ni dikenakan ke atas sesuatu saham tu lah. Walaupun bila kita tengok sekali pandang mungkin kita kata, alah kita investor ataupun trader je pun, bukan kena kat kita kan. So yang kena bayar company tu. So pada muka company tu lah kan. Sebab apa, bila windfall tax, company tu yang kena. So pada muka dia kan. Tapi kita sebagai pelabur, sebagai trader ni, inilah kesan dia. So bila company tu yang kena bayar, secara tak langsung kita tahu. So keuntungan dia pun jatuh. So bila untung bersih company tu jatuh, valuation dia pun jatuh. So bila valuation dia jatuh, maksudnya bila untung jatuh, earning per share pun akan jatuh. So valuation jatuh. So maksudnya harga saham tu sendiri akan jatuh. Ini adalah contoh langsung yang kita boleh tengok lah untuk saham tenaga. So ada beberapa lagi saham-saham yang memang kita boleh tengok memang directly harga dia jatuh lah bila IPP ni. Contohnya kita boleh juga tengok saham YTL. YTL pun antara yang terlibat ataupun yang terkesan teruk dengan windfall tax untuk IPP ni. Okay. So ini berkenaan dengan windfall tax. So kita boleh simpulkan kat sini sebenarnya, untuk windfall tax ni, kesan dia kepada pasaran saham tu bukanlah kesan secara langsung kepada kita sebagai pelabur lah. Tapi dia rantaian secara tak langsung. So sebab yang akan bayar company ataupun syarikat tu yang akan bayar. Kita secara langsungnya tak ada apa-apa kesan. Tapi rantaian tu yang akan menyebabkan kerugian tu last sampai juga dekat kita sebagai pelabur ataupun trader ni. So nak kata bagus tak bagus, kalau kita sebagai pelabur kita kata tak bagus lah. Kan? So bila company kena tax, kita punya untung pun makin kurang. Kan? Tapi kalau
Contoh company yang tak ada dalam saham, mungkin kita kata biarlah company tu kan. Kalau kita pun tak terlibat dengan pasaran saham ataupun tak ada pegang company tu kan. Biarlah dia kena tax. So kita berkata income kerajaan akan lagi banyak sebab dapat kutip cukai daripada windfall tax ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi sumber-sumber cukai kerajaan yang boleh dikenakan atau boleh diperhalusi lagi lah. Okay, itu sedikit berkenaan dengan windfall tax hari ni. So ada apa soalan dulu tak? Windfall tax sebelum kita masuk ke apa pula capital gain tax ni kan. Okay. Company solar. Okay. Ada tanya. Company solar yang ada power plant termasuk windfall tax ke tak? Kalau tak silap, windfall tax untuk IPP ni dah sampai 2015 je rasanya. Kalau tak silap lah. So, maksudnya yang latest ni belum ada apa-apa lagi rasanya. Cuma untuk sektor ataupun industri plantation, palm oil dia masih efektif lagi. Cuma dia punya requirement kalau harga minyak mentah tu lebih RM2,500 lah, baru dia akan ada cukai windfall tax tu. Okay, boleh okay, so seterusnya kita tengok pula apa dia capital gain tax. Yang ni mungkin ramai pernah dengar lah apa dia capital gain tax kan. Okay, secara mudahnya capital gain tax ni adalah cukai ke atas keuntungan yang bukan cukai ke atas keuntungan pelaburan lah. Contohnya bila kita cakap pasal capital gain tax ni dalam real property punya industri, real property gain tax. So tu salah satu daripada capital lah. Capital RPGT, salah satu daripada CGT. Maksud dia akan kenakan cukai ke atas keuntungan sesuatu transaksi tu, keuntungan pelaburan tu. So kalau kita ambil dalam konteks pasaran saham, bermaksud dia akan kena directly kepada kita sebagai pelabur. Contoh kita invest 1,000 naik 1,100. So RM100 keuntungan tu akan dikenakan cukai lagi. Maksudnya dah lah kita nak beli nak jual tu dah ada cukai kan. Dah ada stamp duty, clearance fee. Stamp duty tu pun cukai kan. So kena lagi. Kalau untung kena lagi cukai. Tapi kalau rugi tak pula nak pulang kan. Okay, so kat sini capital gain tax ni adalah cukai ke atas keuntungan pelaburan. Contohnya banyak. Kalau setakat ni Malaysia belum lagi ke arah capital gain tax ni lah. Tapi dah ada macam-macam ura-ura lah yang macam desakan lah untuk kenakan cukai ke atas keuntungan pasaran saham ni. Cuma pendapat saya lah sebenarnya untuk capital gain tax ni untuk pasaran ataupun untuk market Malaysia sangat-sangat tak sesuai. Kenapa? Kita tengok nantilah. So apa kesan dia? So kalau kita tengok next, antara senarai-senarai negara yang kenakan cukai ke atas keuntungan saham ni lah. Dan kalau kita tengok US punya stock pun ada antara top 10. Dan paling tinggi kalau kita tengok kat situ, Denmark dia punya cukai ke atas keuntungan saham dia 42%. Maksud dia kalau kita tadi kan kita melabur 1,000 jadi 1,100. So untung 100. So maksudnya 42% kita kena bayar cukai. Kita akan dapat RM58 je. Hampir separuh kita kena cukai. Tapi kalau kita rugi pandai-pandai kau lah. Kan? Kita dikenakan cukai bila kita untung je. Itu yang menariknya capital gain tax ni. Okay. So kalau kita tengok bila ada capital gain tax ni, antara kesan-kesannya, cuba tengok memang tinggi Tuan Afif.
Dan kalau tengok US pun dia 28%, dan kalau macam US punya capital gain tax, dia ada dia punya tier-tier lah. Maksudnya kalau kita tengok contoh capital gain tax dekat US, kalau bawah setahun, pendapatan daripada saham tu dia akan masuk dalam income tax. Dia tak kena CGT lagi, dia akan masuk dalam income tax, dia akan campur sekali dalam cukai pendapatan. Tapi kalau lebih setahun, dia ada calculation lain pula untuk kena cukai ke atas keuntungan tu lah. So antara kenapa CGT ni ataupun capital gain tax ni, ataupun ada yang sebut value added tax kan, kesan CGT ni sebenarnya, satu, dia akan mengurangkan kecairan dalam pasaran. Sebab apa? Bila mana macam tadi kita kata lah, buat untung 100, RM42 dah kena bayar cukai, tinggal RM58 je. So daripada melabur kat saham je tu, baik berjudi je kan. Tak ada lah. So maksudnya daripada buat untung banyak-banyak yang tu, lepas tu kena cukai, baik kita melabur kat tempat lain, buat bisnes ke dan sebagainya. Tu juga akan menyebabkan kurang tarikan lah kepada, biasanya foreign investor tak berapa minat untuk melabur bila dia punya CGT terlalu tinggi. Sebab kita melabur pun memang tujuannya memang solely untuk buat untung je, untuk memang kita melabur saham ni nak buat untung je. Ada ke orang yang melabur saham nak buat rugi kan? Saya tak nak lah. Saya nak melabur ni sebab nak buat rugi je, tak nak buat untung. Kalau dapat untung, tak nak tunggu rugi je dulu baru jual. Tak ada, sebab memang semua orang melabur saham ni untuk untung je. Kalau ada orang macam tadi tak apalah. Dia nak melabur untuk buat rugi je, tak apalah. So dia tak kena CGT. So dia tak kisah pun berkenaan dengan capital gain tax ni. So untuk kita yang melabur untuk dapatkan untung ni, so dia akan bagi kesan secara langsung lah. Satu, macam kita tadi, foreign investor akan kurang berminat bila cukai yang terlalu tinggi ni. Dan bila foreign investor tak minat, retail pun tak ramai yang berminat, so dia akan mengurangkan kecairan dalam pasaran lah. So kalau kita tengok kita punya pasaran saham sendiri, Malaysia punya capital market sendiri, kita punya liquidity tu sangat rendah lah kalau kita nak compare dengan pasaran saham yang dah established macam US ke dan sebagainya. Dan sebab itulah kenapa saya rasa memang CGT ni pun belum sesuai. Sebab kalau CGT ni pun dah sesuai, jadi tak gunalah Bursa Security Commission adakan macam-macam inisiatif untuk menggalakkan kita ataupun retail ni untuk mula melabur kan. Kalau dia nak kenakan cukai, baik dia tak payah suruh melabur. So sebabkan kita punya penetration rate masih rendah, kecairan pasaran masih kurang, sebab tu CGT ni memang sangat-sangat tak sesuai lagi. Dan kalau kita tengok untuk kita punya saiz pasaran saham sendiri, kalau kita tengok Bursa Malaysia punya saiz, total capital market, total pasaran saham kita, jumlahnya adalah 1.7 trilion sahaja jumlah pasaran saham. Dan kalau kita nak compare dengan market-market yang dah established, contoh macam US ke yang dan sebagainya, 1.7 trilion tu, 1.7 trilion lah untuk kita punya saiz pasaran saham, sangat kecil. Sebab kalau kita tengok sendiri, untuk saham Apple sahaja, Apple punya saham, kalau check tadi, dia punya market capital untuk Apple adalah 1.9 trilion. Betul Tuan Zaid. Market capital untuk Apple company tu, dia punya market capital adalah 1.7 trilion. Sedangkan kita punya pasaran saham adalah 1.7 trilion. Dah beza 0.2 trilion. Tapi lagi nak buatkan lagi ekstrimnya, kita punya saiz pasaran saham tu adalah 1.7 trilion ringgit. Sedangkan Apple punya market cap adalah 1.9 trilion USD. Darab lagi 4 kan.
So sangat kecil lah maksudnya kita punya pasaran saham ni. Kalau kita nak bandingkan dengan US ke dan sebagainya. Sebab itulah untuk pasaran saham Malaysia sebenarnya yang paling penting sekarang ni adalah kecairan tu sendiri lebih penting sebelum nak impose CGT ke dan sebagainya. Okay, itulah kesan kalau kita tengok sebenarnya kalau kita kata windfall tax ni dia akan impact company tu. Tapi kalau CGT ni pula dia bagi kesan direct dekat kita sebagai pelabur. Kita buat untung tu pula kena cukai. So ini adalah kesan yang direct impact dan dia akan jadi itulah pelabur kurang berminat lah bila ada CGT ni. Dan terima kasih tengok. So sebab tu kita kata walaupun kita nampak macam pelabur tak berminat, kecairan dah kurang, tapi sebenarnya dia akan bagi kesan langsung kepada pelabur dan juga dia akan bagi kesan kepada pasaran saham tu sendirilah. So sekarang pun pasaran saham tu kecil. So bila tak ada bila dikenakan pula cukai lagi ke atas keuntungan tu, dia akan lagi kecil dan lagi kurang liquid lah kita punya market tu. So sebab tu itu antara faktor-faktor yang kita kena tahu bila kita melabur saham ni dan kesan-kesan dia. Setiap aktiviti ekonomi tu, setiap benda yang berlaku ni akan bagi kesan kepada kita punya pelaburan saham tu lah. Sebab tu bila biasanya kalau kita tengok, kalau dah mula terlibat dengan pasaran saham ni, kita akan jadi lebih aware dengan apa yang berlaku dekat sekeliling kita, terutamanya dari segi ekonomi dan sebagainya. Walaupun kita bukan belajar ekonomi, bukan background ekonomi kan. Tapi once dah masuk pasaran saham tu, orang cerita pasal windfall tax tu kita kena tahu. Windfall tax benda ke kan? So apa kesan dia kat kita punya saham? Capital gain tax, apa dia kan? Apa kesan pada kita punya pasaran saham? Dan lain-lain kesan lah. Sebab secara mudahnya kita kata pasaran saham ni sebenarnya leading indicator untuk tunjuk kita punya ekonomi lah. So kalau aktif atau positif kita punya pasaran saham tu, maksudnya ekonomi kita selepas tu kita akan nampak ekonomi kita on positive side lah. So kalau pasaran saham pun kurang aktif, tak ramai yang berminat dan memang downtrend, so mungkin kita boleh nampak kita punya ekonomi pun macam tu juga ini. So rasanya itu saja untuk perkongsian hari ini berkenaan dengan cukai, dua jenis cukai tadi dan juga kesan-kesan dia kepada kita punya pasaran saham lah. So kalau ada apa-apa lagi sebelum tu, mungkin kepada semua yang tengah menonton, yang setia menonton setiap hari kan, teruskan menyokong kami dan insyaAllah kita akan bawakan topik-topik yang menarik setiap hari Isnin sampai Jumaat. Dan kita akan cuba topik yang up to date bagi informasi berkenaan dengan saham, berkenaan dengan apa yang anda perlu tahu sebagai pelabur, sebagai trader, dan juga boleh follow kita punya social media dpsmartsaham.com dan juga kalau berminat untuk menyertai kelas Smart Saham, boleh check dekat Facebook smartsaham.com pun. Kita akan kelas seterusnya, kalau Wyckoff kita akan ada kelas seterusnya pada bulan 12. Okay, so sebelum kita tamatkan, ada yang tanya soalan, so kita tengok buku. Okay, Tuan Aiman tanya, contoh kalau ada syarikat telco mula inisiatif teknologi baru macam 5G dan untung company itu akan naik, adakah kena windfall tax? Okay, baik soalan tu.
Okay, sebenarnya windfall tax ni sebenarnya uh, dia bukan terus kena tau. Tapi bila kerajaan nak kenakan baru dia akan kena. So dia akan kena pada sektor-sektor tertentu ataupun company-company tertentu sajalah. Contoh macam kita cakap tadi, Top Glove. Walaupun Top Glove punya keuntungan bersih untuk year on year kita nampak naik 1000% lebih. Quarter on quarter 300% lebih kenaikan dia. Daripada quarter sebelum ni 300 million naik pada 1 billion kan. So walaupun kenaikan yang banyak macam tu, dia still tak kena windfall tax ni. Sebab dia adalah atas polisi government tu lah, atas kerajaan punya polisi. Kalau kerajaan kata nak kenakan windfall tax, nak kenakan cukai tu, baru akan kena. So selagi mana benda tu tak ada, so dia tak ada lah, tak ada apa-apa cukai pun sebenarnya. So apa yang saya tunjuk tadi, apa yang contoh yang heboh keluarkan ni, windfall tax untuk Top Glove apa semua, itu adalah baru cadangan je. So kalau kerajaan rasa cadangan tu perlu dipertimbangkan, boleh bagi pendapatan tambahan kepada kerajaan ke, baru dia akan dibincangkan, baru dia akan keluarkan guideline barulah untuk untuk sektor tu. Tapi buat masa ni untuk Glove punya sektor pun, untuk Top Glove pun dia tak kena lagi cukai tu. Dia bukan dia buat keuntungan ataupun dia dapat untung daripada suatu keadaan yang ekstrim tu je dia terus kena cukai. Tak. Dia tak by default kena lah. Dan kalau kerajaan kata nak kenakan baru kena. Itu contoh. Dan biasanya kalau kerajaan nak kenakan pun dia akan ada syarat-syarat tertentu lah. Mungkin ada certain percent daripada dia punya keuntungan ke ataupun apa-apa sajalah. Dia bukan nak kata buat untung besar je terus kena, tak. Okay. Boleh tuan Aiman? Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk sesi kita pada hari ini. So hari ini kita just cakap pasal windfall tax dengan capital gain tax. Kita dah tahu dah kesan dia kalau windfall tax ni kesan secara langsung kepada company itu atau kepada syarikat tu, dan dia akan bagi kesan dominate effect kepada kita sebagai pelabur lah. Tapi kalau capital gain tax, kesannya akan kena secara langsung kepada kita sebagai pelabur. So jadi ini antara kita kata benda-benda yang kita perlu tahu sebagai pelabur lah. So mungkin lepas ni kalau betul-betul kerajaan nak kenakan windfall tax pada contoh 5G ke macam Tuan Aiman tanya, ataupun pada Glove sektor ke, mungkin kita dah tahulah kalau kerajaan betul-betul nak buat macam tu, apa kesannya kepada saham tu, pada company itu sendiri, dan juga apa kesan kepada kita sebagai pelabur. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Teruskan menyokong smartsaham.com, teruskan like Facebook kita, follow kita punya sesi setiap hari Isnin sampai Jumaat. InsyaAllah akan ada topik-topik yang lebih menarik pada hari-hari akan datang. So itu saja, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi akan datang.